Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita selalu panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT pada pagi ini 9 Safar 1442 Hijriah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdun Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurniakan kepada kita barakah dan rahmat yang diturun oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita kan yang paling sebaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Maka kita teruskan kuliah maya kita ini mengupas isi kandungan kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Kini kita sampai kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 3 ayat. Surah Makkiyah sama seperti mana surah sebelumnya diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah Munawwarah. Bermakna ketika surah ini turun, Nabi SAW masih berada di kota Makkahul Mukarramah, yang mengandungi 3 ayat saja. Malah ulama tafsir menyebut bahawa inilah surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Makkiyah atau Madaniyah, menurut pendapat majoriti ulama, surah ini adalah surah Makkiyah. Tetapi Al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah pula berpendapat ia adalah surah Madaniyah. Ini juga adalah pendapat Ibnu Katsir. Jadi Ikrimah dan Qatadah ni seorang ulama dalam bidang tafsir. Ibnu Katsir juga berpendapat surah ini surah Madaniyah. Wallahu a'lam. Nama surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana ia dimulakan dengan firman Allah SWT, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ayat pertama surah Kautsar yang bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan di dunia dan akhirat. Antaranya surah Al-Kautsar yang terdapat dalam syurga. Ya. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT menyifatkan orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan agama atau meragui pembalasan Allah di akhirat dengan 4 sifat, iaitu bakhil. Mesti firman Allah SWT mafhumnya, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Surah ayat 23 surah Al-Ma'un. Meninggalkan sembahyang mesti firman Allah, ya, Alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Azim. Ya, mafhumnya lalai daripada sembahyang mereka. Ayat 5 surah Al-Ma'un. Riya atau menunjuk dalam sembahyang. Firman Allah SWT, Alladzina hum yura'un. Surah Al-Azim. Ya, orang-orang yang riak. Ayat 6 surah Al-Ma'un. Dan menghalang daripada melakukan kebaikan dan tidak mengeluarkan zakat mesti firman-Nya, wa yamna'un al-ma'un. Surah Al-Azim. Dan enggan memberi pertolongan. Surah Al-Ma'un ayat 7. Allah SWT menyatakan dalam surah ini 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan 4 sifat yang terdapat dalam surah yang lalu. Allah SWT menjelaskan bahawa dialah yang memberikan Al-Kautsar kepadanya sebagai bandingan dengan sifat bakhil mesti firman-Nya. Mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Surah Al-Kautsar ayat 1. Artinya kebaikan yang banyak dan berterusan. Justru itu naklah kamu memberikan yang banyak itu, dan janganlah bersikap bakhil. Baginda disarankan supaya sentiasa mengerjakan sembahyang fasalli, sentiasalah mengerjakan sembahyang sebagai contoh yang berlawanan dengan orang yang meninggalkan sembahyang, dan Allah mengarahkannya supaya ikhlas dalam sembahyang. Mesti firman Allah SWT, fasalli li rabbika, untuk mendapatkan keridaan Tuhanmu, dan bukan untuk riak kepada manusia. Ini adalah sebagai contoh yang berlawanan dengan sifat yang riak dalam sembahyang. Allah SWT menggesa baginda lagi supaya bersedekah dengan daging korban pada fakir miskin, supaya jelas sikap baginda berbeza dengan orang yang tidak memberi bantuan kepada orang lain. Ini tuan-tuan, dia jelas di sini. Ya, surah Al-Kautsar ini adalah sifat yang wajar dicontohi oleh kita semua, untuk mendapat kebaikan yang berterusan di dunia sampai ke akhirat. Pertama dia, sembahyang semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kemudian yang keduanya, berilah pertolongan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Ya, terutamanya kalau dalam surah ini disebut, memberilah daging korban, wanhar. Buatlah korban dan sedekahkanlah daging korban ini kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi sifat-sifat ini berbeza dengan apa yang disentuh dalam surah sebelumnya, surah Al-Ma'un. Surah Makkiyah, pendengar surah Makkiyah ini membincangkan tentang 3 perkara utama, iaitu keterangan tentang kelebihan nikmat rahmat Allah SWT dan pemberiannya kepada Nabi SAW dengan mengurniakan kepada baginda kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Antaranya sungai Al-Kautsar yang ada di dalam syurga. Jadi di dunia kebaikan yang banyak diberi pada Nabi SAW, yang mana akhirnya Nabi SAW memimpin para sahabat radhiyallahu anhum mengurus takbir sebuah negara, iaitu negara Islam Madinah Al-Munawwarah, sehingga berjaya membuka kota Mekah, dan di akhirat Allah SWT akan mengurniakan Nabi SAW sebuah sungai di syurga, iaitu sungai Al-Kautsar. Yang kedua, memerintahkan Nabi SAW dan umatnya supaya sentiasa mengerjakan sembahyang dengan ikhlas dan menyembelih binatang korban sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada Nabi dengan kemenangan ke atas musuh-musuhnya dan kerugian serta kehinaan menimpa mereka, dan dalam mereka tercantas daripada setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Kelebihan surah Al-Kautsar ini, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis berikut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah terlelap seketika, kemudian baginda mengangkat kepalanya dalam keadaan senyum. Sama ada Rasulullah SAW berkata kepada mereka, atau mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa anda tersenyum? Lalu Rasulullah SAW menjawab,
sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebentar tadi satu surah. Lalu baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sehingga selesai. Seterusnya baginda bertanya, apakah kamu tahu tentang Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW menjawab, ia merupakan sebuah sungai yang dikurniakan oleh Allah kepadaku di dalam syurga. Ia mempunyai banyak kebaikan. Umatku akan ke sana pada hari kiamat. Bekas-bekas minuman disediakan sebanyak cakrawala. Ada segolongan yang tegah untuk mendapatkannya. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, mereka adalah umatku. Lalu jawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah berlaku selepas kamu. Imam Muslim dengan lafaznya, Abu Daud dan An-Nasai telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW berada bersama kami dalam masjid, tiba-tiba baginda melelapkan matanya seketika, kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan senyum. Kami bertanya, apakah yang menyebabkan anda senyum, wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebentar tadi suatu surah. Lalu baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Azim. Terusnya baginda bertanya, adakah kamu tahu apa itu Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi menjawab, sesungguhnya ia adalah sebuah rumah ia adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah SWT kepadaku dan banyak kebaikan. Di situ ada takungan air yang minum yang dikekuni oleh umatku pada hari keakhiran. Bekas air yang disediakan sebanyak bintang di langit. Sebagian daripada umatku ditegah untuk mendapatkannya. Aku berkata, Tuhanku, sesungguhnya mereka adalah umatku. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Wallahu a'lam. Jadi berdasarkan dua hadis ini, kemungkinan besar surah ini adalah surah Madaniyah. Wallahu a'lam. Sebab turun surah Al-Bazzar dan perawi yang lain dengan sanad yang sahih telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini pada suatu ketika Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah. Orang Quraisy bertanya kepadanya, anda adalah ketua mereka? Apakah pendapat anda tentang orang ini, yakni Muhammad yang terputus barakah dan keturunan dari kaumnya, dan dia menganggap dirinya lebih hebat daripada kami, sedangkan kami adalah keluarga yang kerap mengerjakan haji, sentiasa memberi minum kepada para hujaj dan pemegang kunci Kaabah. Ka'ab menjawab, kamu lebih baik daripadanya. Lalu turun ayat yang maksudnya, Inna syani'aka huwal abtar. Surah Azim mafhum, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Ayat ketiga surah Kautsar. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Ibnu Al-Muzir telah menampilkan riwayat daripada Ikrimah. Katanya telah diturunkan wahyu kepada Nabi. Orang Quraisy berkata, Muhammad orang yang terputus barakah dan tidaklah berketurunan berbanding kita. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya orang yang membenci Inna syani'aka huwal abtar. Surah Azim, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Ayat 3 surah Kautsar. Ibnu Abi Hatim telah mengajukan riwayat daripada As-Suddi. Katanya orang Quraisy berkata, apabila anak lelaki mati terputus keturunan simpulan, apabila anak lelaki Nabi SAW meninggal dunia, lantas Al-As Ibn Wa'il berkata, Muhammad telah terputus, yang tidak lagi berketurunan. Lalu turun ayat berkenaan. Al-Baihaqi telah mengeluarkan dalam Ad-Dalail hadis yang sama daripada Muhammad bin Ali dan menamakan anak lelaki meninggal itu sebagai Al-Qasim. Manusia Mujahid berkata, diturunkan daripada As bin Wa'il, di mana beliau berkata, aku akan mengejek Muhammad ini dengan ejekan batar. Sementara Ibnu Jarir mengeluarkan daripada Sa'id bin Jabir mengenai firman Allah, mafhumnya, fasholli li rabbika wanhar. Surah Azim, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat 2 surah Kautsar. Katanya diturunkan pada hari Hudaibiyah, di mana Jibril datang pada baginda SAW berkata, korban dan rukuklah. Lantas baginda SAW lantas Nabi SAW bangun dan berkhutbah seperti hari raya fitrah dan korban. Kemudian baginda sembahyang 2 rakaat. Seterusnya baginda menyembelih unta korban, tetapi riwayat terlalu gharabah, aneh menurut pandangan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Ibnu Al-Muzir mengajukan riwayat daripada Ibnu Juraij bahawa ia berkata, pernah sampai berita kepadaku bahawa apabila Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi menjadi marah
dan ucapan mereka itu. Orang Quraisy berkata, sesungguhnya Muhammad sudah batar, iaitu terputus keturunannya. Lalu turunlah ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan penuh sebuah sungai di syurga, ayat 1, sebagai hadiah dan pengubat hati baginda yang luka. Kesimpulan sebab turun ayat ini adalah kerana wujudnya usaha melemahkan Nabi dan memperkecil-kecilkan pengikut-pengikut baginda, di samping mencela baginda disebabkan kematian putera-putera baginda, iaitu Al-Qasim. Al-Qasim meninggal di Mekah dan Ibrahim di Madinah. Mereka bergembira dengan penderitaan atau cabaran yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Turunlah surah ini sebagai menyatakan bahawa Rasulullah SAW masih utuh dan mendapat pertolongan Allah. Malah para pengikut baginda berada di pihak yang menang. Kematian putera-putera Rasulullah SAW tidak dapat melemahkannya. Sebaliknya, orang-orang yang membenci baginda adalah orang-orang yang terputus silih batar dan tidak meninggalkan sebarang sejarah prestasi, bahkan jauh dari segala kebaikan. Ada tuan-tuan, ini sebenarnya Nabi SAW walaupun tidak walaupun zuriat baginda SAW bukan dari putera-putera baginda, tetapi putera baginda tersohor sehinggalah ke hari ini, sampai ke hari ini. Orang-orang seperti Habib Umar Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri, seperti Habib Ali Zain Abidin, seperti ulama tersohor di Mekah, Said almarhum Syekh Dr. Said Alawi, mereka ini semua adalah habaib Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, yang antara habaib Nabi SAW, keturunan Nabi SAW yang sampai ke hari ini menyinari dunia Islam dengan ilmu-ilmu mereka. Jadi salahlah ataupun silaplah tanggapan golongan Arab Quraisy bahawa putera Nabi terputus dengan kematian putera-putera baginda. Malah kematian putera baginda SAW ini, Al-Qasim dan Ibrahim ini, ada hikmahnya yang tersendiri yang kita semua tidak tahu sampai ke hari ini. Allahu a'lam. Itu sedikit pengenalan surah Al-Kautsar. Mari kita pergi kepada hukum-hukum tajwid dan terjemahan harfiah surah Al-Kautsar ini. Maka kita lihat kepada ayat surah Al-Kautsar ini, ayat yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Qasim. Inna, nun syaddah wajibul gunnah, dengung dua harakat. Inna a'tainaka, nun alif dan tasnah bertemu dengan hamzah pada a'tainaka, hukumnya ialah mad jaiz munfasil, harus dibaca pada kadar 4 atau 5 harakat panjangnya. A'tainaka, na itu nun alif dan na itu mad tabi'i, ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Al-Kautsar, Al-Kautsar, alif lam mati, alif lam qamariyah, Kautsar. Jadi kalau kita wakafkan, maka ra itu dibunyikan tebal, kerana huruf fa sebelumnya berbaris di atas. Kalau kita sambung Kautsara, ra itu berbaris atas, kita baca tebal juga, tafkhim. Ayat yang kedua, fasalli rabbika wanhar. Li rabbika, fasalli li rabbika, fasalli li rabbika. Li rabbika, ra itu balik atas, dibaca tebal, tafkhim. Wanhar, nun mati jumpa dengan ha, hukum dia izhar halqi. Menyatakan minum mati bertemu dengan ha, huruf ha, dan har, yang sama kita sambung ataupun kita wakafkan, hukumnya sama, iaitu ra sukun itu dibaca tebal kerana huruf ha sebelumnya baris di atas. Wanhar, wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka, ataupun wasalli li rabbika wanhar, sama bacaannya. Kemudian ayat yang terakhir sekali, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna wajibul gunnah, nun sabdu. Syani'aka, sya alif tasya mad asli, ni aka
huwal abtar. Al abtar, al alif lam qamariyah dalam sukun, abtar, abtar, sukun di tengah-tengah kalimah, qalqalah surah, dilantunkan lemah sikit saja. Tar, kalau kita wakafkan tar, ra sukun tu dibaca tebal, rutan balik atas sebelumnya. Kalau kita sambung abtaru, ru itu dia pun dibaca tebal kerana ianya baris di hadapan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, ini Allah SWT, a'tainaka, telah memberi kami ini kepadamu wahai Muhammad SAW, al-kautsar, kebaikan yang banyak. Ayat kedua, fasalli, iaitu maka sembahyanglah, li rabbika, kerana Tuhanmu, kerana Rabbi, Tuhan kamu wahai Muhammad, wa dan inhar, berkorbanlah, berkorbanlah, sembelihlah binatang ternakan korban, dan berilah makan orang fakir miskin yang layak menerima daging korban itu. Begitulah maksudnya. Ayat yang ketiga, inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu, huwa, dialah al-abtar, yang terputus ini dari semua kebaikan. Waliyazubillah. Itu terjemahan harfiah surah Al-Kautsar. Kita kembali kepada tafsir surah Al-Kautsar ini. Tadi mukadimahnya pada muka surat 433, kita pergi kepada 437. Tafsirnya di bawah tajuk pemberian yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Pertama, sesungguhnya kami telah memberikan padamu sungai di syurga. Wasalli li rabbika wanhar. Kedua, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Sadaqallahul azim. Baik, tafsir dan ulasan firman Allah SWT mafhumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Surah Al-Kautsar ayat 1. Kami berikan banyak kebaikan kepadamu sehingga sampai ke puncaknya, antaranya sebuah sungai dalam syurga. Allah menjadikannya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Kurungnya ini merupakan jawapan kepada pihak musuh yang merendah-rendah dan memperkecil-kecilkan Nabi. Sifat mulia dan anugerah ini membezakan baginda dengan sifat yang bertentangan, iaitu bakhil, kufur dan munafik yang ada pada orang kafir. Firman Allah SWT mafhumnya, fasalli rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat 2 surah Al-Kautsar. Oleh kerana kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad banyak kebaikan dunia dan akhirat, contohnya sungai Al-Kautsar, maka antara itu berterusanlah dalam mengerjakan sembahyang yang wajib dan sunat. Tunaikanlah sembahyang dengan penuh ikhlas kepada Allah. Sembelihlah binatang ternakan kamu dan apa-apa yang menjadi ibadah kepada kamu, seperti menyembelih seekor kambing atau unta dan sebagainya, semata-mata kerana Allah. Justru hanya Allah yang membalas, mengasuh dan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kamu. Perkara ditegaskan oleh dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 192 hingga 193 surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Lihat ayat 163, 162 dan 163 surah Al-An'am. Itu di tempat. Surah Al-An'am, surah Al-An'am, Auzubillahi rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Apa mafhumnya di sini?
mafhumnya, sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah SWT. Sikap seperti ini tidak sama dengan sikap segolongan musyrikin yang menunaikan sembahyang dan berkorban bukan kerana Allah. Lantaran itu Allah memerintahkan Nabi SAW supaya bersembahyang dan beri korban hanya untuk Allah semata-mata. Sikap ikhlas baginda bertentangan dengan perbuatan orang munafik yang bersikap riya. Qatadah, Atha dan Ikrimah, ulama-ulama tafsir zaman tabi'in, berkata bahawa maksud sembahyang di sini ialah sembahyang hari raya dan menyembelih binatang kerana korban. Ibnu Katsir berpendapat maksud sembelihan sebenarnya ialah menyembelih binatang kerana beribadah selaras dengan hadis Al-Barra ibnu Azib menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sembahyang hari raya kemudian baginda menyembelih binatang korban dan bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba ilaik wa asaba faqad asaba nusuk wa man nasaka qabla salati fala nusuku lahu. Siapa yang bersemayang seperti semayang kami dan menyembelih korban seperti sembelihan korban kami, sungguhnya mereka menyembelih ganjaran pahala korban, dan siapa yang menyembelih korban sebelum sembahyang maka tidak ada pahala korban untuknya. Lalu Abu Bardah dan bin Dinar bangun dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih 2 ekor kambing sebelum mengerjakan sembahyang, dan aku mengetahui hari ini adalah hari orang gemarkan daging. Bagi Nabi berkata, kambing kamu itu adalah kambing daging, bukan korban. Beliau berkata, saya ada lagi seekor unta yang sangat saya sayang berbanding dengan 2 ekor kambing tadi. Sekiranya dia sembelih untuk korban, apakah ia boleh memenuhi tujuan korban untukku? Ia boleh memenuhi tujuan korban untuk dirimu sahaja dan tidak untuk orang lain selepas kamu. Itu tujuan Nabi SAW. Ibnu Jarir mentafsirkan ayat ini dengan berkata, pendapat yang tepat ialah pendapat yang mengatakan ayat mana ayat tersebut ialah hendaklah kamu jadikan semua ibadah sembahyang dengan penuh ikhlas untuk Tuhan kamu dan bukannya untuk orang lain. Begitu juga binatang sembelihan jadikanlah ia hanya untuk Allah sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan serta penghormatan dan kurnia kebaikan yang tidak ada tolak bandingnya dari Allah SWT kepada kamu wahai Muhammad. Itulah suruhan Allah SWT kepada Nabi SAW, khususnya kepada kita untuk mengerjakan solat semata-mata kerana Allah dan berkorban pun semata-mata kerana Allah. Dan juga dalam ibadah korban ini berkorban dan korban hanya dilaksanakan selepas selesai sembahyang hari raya. Bermakna semua sembelihan sebelum sembahyang raya tidak dikatakan sebagai korban. Wallahu alam. Firman Allah SWT mafhumnya, inna sya'ni aka huwal abtar, surah Al-Azim, sungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad ialah yang terputus. Ayat 3 surah Al-Kawthar. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad dan benci kepada apa yang dibawa olehmu seperti hidayah, kebenaran, dalil yang pasti, cahaya yang terang, sebenarnya mereka lah yang terputus daripada kebaikan dunia dan akhirat, di mana mereka tidak meninggalkan apa-apa rakaman sejarah untuk diingati semasa kematiannya. Ini merupakan jawapan kepada dakwaan yang dikemukakan oleh setengah orang musyrikin seperti Al-As ibn Wa'il terhadap Nabi Muhammad SAW setelah kematian puterinya Abdullah. Sesungguhnya beliau telah terputus ini bakanya. Ini juga adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Muqatil, Al-Kalbi dan kebanyakan ahli tafsir. Orang yang abtar dari kalangan lelaki ialah orang yang tidak mempunyai anak lelaki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal. Pendek kata, pulangan paku buah keras Allah SWT ini ditujukan kepada orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan orang-orang yang disebut adalah sebab nuzul ayat, termasuk juga orang lain. Al-Hasan Al-Basri berkata, orang-orang musyrikin mengatakan maksud abdar itu ialah orang yang hajatnya tidak sampai gagal mencapai maksud. Sebab itu Allah SWT terangkan musuh baginda yang gagal mencapai maksud mereka. Ya, abdar ni jelas ditujukan kepada mereka yang mencela dan mempersenda-senda Nabi SAW kerana kehilangan 2 orang putera kesayangan baginda. Sedang wahal putera Nabi SAW sampai hari ini masih ada dan dikenali
Bagaimana keturunan mereka? Langsung gaib tak tahu kena pergi. Macam itulah. Wallahu a'lam. Maka akhir sekali dengan hidup dan hukum hakam. Allah SWT telah memberikan kepada Muhammad SAW banyak kebaikan sehingga sampai kepada puncaknya, antaranya sungai Al-Kautsar dalam syurga. Seperti mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. At-Tirmizi juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar nahrun fil jannah, hafatahu min dhahab, wa majrahu ala ad-darri wal yaqut, ala ad-durri wal yaqut, tartibuhu atyabu min al-misk, wa ma'u ahla min al-'asal, wa abyadu min al-thalj. Atau kama qala Rasulullah sallallahu mafhumnya, Al-Kautsar adalah sebatas sungai dalam syurga. Kedua-dua tebingnya diperbuat daripada emas, laluan airnya di atas batu permata. Tanahnya lebih harum daripada kasturi, airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada salji. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Hasan lagi sahih. Imam At-Tirmizi mengatakan begitu. Apa makna hasan lagi sahih ni? Hasan dari satu jalan perawi, dan perawinya ada kurang ingatan sedikit, dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Ada pendapat mengatakan ia adalah kolam khusus bagi Nabi Muhammad SAW, seperti terdapat dalam hadis Muslim yang lalu yang dipetik daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kedua-dua pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat. Antara itu Al-Kautsar merangkumi sungai dalam syurga dan sebuah kolam yang dikunjungi oleh umatnya pada hari kiamat. Yang kedua, Allah SWT memerintahkan Muhammad SAW dan umatnya supaya menunaikan sembahyang yang wajib dan sunat dengan ikhlas semata-mata untuk mendapat keridaan Allah SWT tanpa menyirikkannya dengan yang lain. Mereka juga diperintahkan menyembelih binatang korban untuk dihadiah kepada fakir miskin di sekitar Masjid Al-Haram. Ibadah daging korban dan ibadah yang lain mestilah khusus untuk Allah SWT sahaja. Begitulah perintah Nabi SAW supaya mendirikan solat dan melakukan ibadah korban semata-mata kerana Allah. Lepas tu tak diulang perkataan li rabbika itu untuk wanhar, sebab sudah difahami, fasal li rabbika wanhar, tak perlu nak diulang wanhar li rabbika, tak payah, sebab sudah jelas. Jadi kalau bersembahyang itu semata-mata kerana Allah, tentulah berkorban itu juga semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi dan syariat yang dibawa olehnya daripada Allah SWT, orang-orang yang tercantas daripada mendapat dua kebaikan dunia dan di akhirat. Mereka tidak meninggalkan sebarang tanda peninggalan sejarah yang bererti untuk diingati, yang boleh didengar selepas mereka mati. Justru mereka tidak beriman dengan risalah kebenaran dan tidak melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah. Jadi mereka ini, tentang Nabi SAW ini, satu apa pun tak tinggal daripada diri mereka. Keturunan mereka pun tak tahu mana pergi, mana raibnya. Tapi keturunan Nabi SAW yang dikatakan terputus ini, sampai hari ini masih ada silsilahnya pun ada. Mereka golongan-golongan Habib ini menyimpan silsilah mereka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Seperti contohnya seorang ulama Syekh Al-Ghumari dari Maghribi, silsilah dia sampai pada Nabi SAW. Bayangkan keturunan Nabi SAW ni ada di mana-mana, sampai ke tanah Melayu kita ni pun, sampai ke Malaysia ni pun ada keturunan Nabi SAW dari kalangan golongan Sayyid dan Syekh. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah Imam Razi mengatakan bahawa surah ini laksana penutup pada surah sebelumnya. Ia juga sebagai teras sebagai surah selepasnya. Kemudian beliau memperincikan segala penghormatan dan nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, seperti beberapa kelebihan dan keistimewaan yang tersebut dalam surah Al-Adha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-A'la, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-As, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy dan Al-Kautsar. Sila rujuk kita tafsir Ar-Razi yang menghuraikannya dengan menarik. Sayyidina Ali
radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, sebagaimana yang dikutipkan oleh Imam Ad-Darqutni mengenai pengertian firman Allah SWT, fa sholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Baginda Sayyidina Ali berkata, maksudnya meletak tangan kanan ke atas tangan kiri dalam sembahyang. Berhubung dengan persoalan ini, para ulama Maliki telah bersisir pendapat, dan yang lebih tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu tiap orang yang bersembahyang melakukan demikian denganlah sembahyang fardu dan sunat. Dalilnya Rasulullah SAW telah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya berdasarkan hadis Wa'il bin Hijr dan orang lain. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Imam Syafi'i dan pengikut Ahlul Ra'i. Meskipun demikian, ada juga satu kumpulan ulama yang berpendapat bahawa disunatkan meluruskan tangan dalam sembahyang. Tempat letak tangan dalam sembahyang menjadi topik perbincangan dan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Diriwayatkannya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah bahawa beliau telah meletakkan di atas dada. Sa'id dan Jabir dan Ahmad bin Hanbal meletakkan di atas pusat, dan mereka berkata tidak mengapa kalau meletakkan di bawah pusat. Jadi di sini pun ada perbezaan tentang ketika qiyam, kita mengerjakan sembahyang qiyam, ketika berdiri qiyam tu bagaimana kedudukan tangan kita. Kebanyakannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, begini, ada pula yang ke atas ni, ada pula yang ke bawah, tapi yang banyaknya beginilah, yang banyaknya begini, dan ada juga satu kumpulan Islam yang untuk qiyam lurus saja, tidak letak tangan di atas ni, lurus saja. Ada sebahagian kecil, ada sebahagian Islam. Kalau kita lihat di Masjid Haram, waktu kita melihat orang mengerjakan solat tarawih, kita akan nampak, dan semua itu tak ada masalah. Semua itu diterima sebagai satu kaedah Nabi SAW mengerjakan solat atau mengerjakan sembahyang. Wallahu a'lam. Manakala dalam soal mengangkat kedua tangan semasa takbir, ketika iftitah rukuk dan mengangkat kedua tangan daripada rukuk dan sujud juga merupakan persoalan yang ulama bersisir pendapat mengenainya. Pendapat yang betul ialah seperti yang diungkap dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim menerusi hadis Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sembahyang, baginda mengangkat kedua tangannya sehingga melepasi bahunya. Kemudian baginda bertakbir. Baginda melakukan perbuatan tersebut apabila bertakbir nak rukuk dan melakukannya ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dan baginda berkata sami Allahu liman hamidah, dan baginda tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dan sujud. Ibnu Al-Munzir berkata ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Thur. Menurut Ibu Wahb, ini juga pendapat Malik. Saya menyokong pendapat ini kerana ia adalah sabit dan pasti daripada Rasulullah SAW. Sebagai ulama, pendapat yang penting ialah seseorang bersembahyang mengangkat kedua tangannya ketika memulakan sembahyang sahaja dan tidak mengangkat selain daripada itu. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Ra'i. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit permainan hukum hakam berkaitan dengan surah Al-Kautsar. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kuliah yang seterusnya kita akan sambung dengan surah Al-Kafirun pada muka surat 443 insyaAllah. Kita jadikanlah sedikit pengajaran daripada surah Al-Kautsar ini untuk panduan dalam kehidupan kita bersama-sama, mesti kita untuk kita sama-sama diridhai ini berkati rahmat Allah SWT dan dikurniakan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan kalau ada apa-apa ada boleh kita sampaikan dan terkasar bahasa dan bila semata semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, jaga kita, patuhilah SOP, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan diri, dan mudah-mudahan kita terpelihara daripada wabak berbahaya Bismillah ini, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rahmna wa tawfiq wa barakatuh. Allahumma inna fi nuhuri adina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farik jamahum wa syatit kama tawzazir muslim kilami ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma zil kitab wa jasa wa jama'a azab azim wa sallallahu alaihi wa sallam
ربنا زدنا وزوفنا يا ربنا أجلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا والسلام علينا ولقاءنا وعملنا في هذا يوم مبارك من الشهر صفر مبارك الاجتماع نبتغي الملائكة ورنا في أسماء في أسماء والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته